Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua kerana mengizinkan saya untuk turut bersama dalam perbahasan bajet 2014. Pasti kita akan peringatkan belanjawan ini sebagai belanjawan GST. Malangnya kita lihat belanjawan ini tidak beri penegasan kepada pengurangan pemborosan dan ketirisan akibat rasuah dan salah guna kuasa. Saya ingin merujuk kepada usaha-usaha oleh kerajaan dalam rancangan belanjawan 2014 dalam usaha menyekat kenaikan harga hartanah dengan hapuskan DIBS, kenaikan untung hartanah dan juga kenaikan paras warga asing untuk membeli hartanah di Malaysia. Dan ini memang usaha-usaha yang bagus untuk kita menyekat supaya kita boleh bekalkan rumah untuk rakyat yang khususnya golongan yang miskin. Saya pasti Bank Negara Malaysia menggunakan indeks harga rumah Malaysia sebagai panduan untuk mengukur kenaikan harga hartanah. Malangnya saya rasa dalam usaha-usaha yang diumumkan ini mungkin terlalu terlewat. Sebab kalau kita lihat dari segi indeks harga rumah, boleh dikatakan indeks tersebut memuncak bukan tahun ini tetapi suku terakhir tahun lepas sehingga 12.2%. Dan sampai tahun ini telah menurun apabila sampai suku kedua 7.8%. Ini bermakna pasaran telah mengambil kira beberapa faktor dan kenaikan harga hartanah sudah tidak begitu mendadak. Jadi saya rasa ini perkara yang penting kita harus ambil kira kerana sektor pembinaan walaupun kecil tetapi adalah engine of growth kerana kita unjurkan dia akan menyumbang 6.9% pertumbuhan dan sekiranya ini kurang daripada sasaran, kita mungkin tidak dapat seperti yang disasarkan pertumbuhan ekonomi 5% hingga 5.5%. Jadi saya rasa dalam indeks harga rumah ada shortcoming dengan izin kerana dia cuma ambil kira kenaikan harga hartanah rumah khususnya dan tidak ambil kira faktor-faktor spekulasi. Kita tahu apabila harga hartanah meningkat, dia mungkin akibat kos. Mungkin harga simen naik, harga keluli naik, harga besi naik, harga tenaga manusia naik. Jadi kos meningkat, jadi harga hartanah akan meningkat. Tetapi bagaimana kita nak mengukur setakat mana kenaikan hartanah itu adalah akibat spekulasi. Jadi dalam hal ini saya ingin rujuk kepada pakar ekonomi iaitu Profesor Robert Shiller daripada Amerika Syarikat, orang yang menang hadiah Nobel dalam ekonomi tahun ini. Profesor Robert Shiller telah adakan satu kaedah untuk mengukur bagaimana kita boleh tahu ada spekulasi yang melampau dalam sesuatu pasaran. Dengan itu dia gunakan pergerakan harga transaksi rumah yang sama. Jadi dalam sesuatu bandaraya ataupun seluruh negara dan dia telah adakan satu indeks yang dikatakan Case-Shiller Index dan saya cadangkan supaya kalau Bank Negara Malaysia ataupun kementerian boleh mengkaji supaya gunakan indeks ini sebagai panduan untuk menukur sekadar mana spekulasi ini memain peranan untuk kenaikan harga hartanah. Saya ingin merujuk kepada satu isu yang lain. Kalau kita baca Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2012, ramai yang tak baca saya tahu, tapi saya baca. Muka surat 222. Ada satu item di bawah hutang yang boleh dituntut. Hutang oleh satu syarikat yang dinamakan Inwen Q Jaya. Syarikat ini adalah satu syarikat usaha sama antara kerajaan Malaysia
dengan seorang doktor daripada Amerika Syarikat, Dr. Sadiq Mustafa Faris. Doktor ini seorang pakar saintis yang dijemput oleh mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir dalam awal 2000 untuk tubuhkan satu syarikat InvenQ Jaya bertujuan untuk penyelidikan, untuk pembangunan dan untuk komersialkan paten-paten yang berasaskan teknologi berasal daripada Malaysia. Ini tujuan syarikat ini dan tujuan pakar saintis ini. Malangnya yang dia pakar, dia bukan pakar penyelidikan paten, bukan pakar teknologi, dia pakar penipu. Yang dia bangunkan bukan bangunkan paten atau teknologi Malaysia, tetapi dia bangunkan. Yang dia bangunkan, dia selidik, dia kaji adalah bagaimana buat money laundering. Tahun 2002, dia di-charge di bawah akta pengubahan wang haram di mahkamah di Kuala Lumpur. Nah, selepas itu InvenQ Jaya gulung katil. Tahun 2008, Mahkamah Persekutuan Mahkamah Persekutuan memang wind up. Okey. Tahun 2008, Mahkamah Persekutuan telah memutuskan supaya kerajaan Malaysia boleh jualkan aset-aset InvenQ Jaya supaya boleh dapatkan duit yang dihutang tu. Masa itu sebanyak 240 juta ringgit Malaysia. Jadi dalam penyata ini hutang yang boleh dituntut sebanyak 280 juta ringgit Malaysia. Ini saya nak tahu ni, kenapa sampai hari ini masih hutang 280 juta ringgit daripada syarikat tersebut. Tak dapat recover 1 sen pun sejak keputusan Mahkamah Persekutuan itu. Saya ingin juga harap Ketua Audit Negara boleh buat satu audit sekali lagi dalam syarikat tersebut ataupun postmortem lah dalam syarikat tersebut, khususnya peranan yang dimainkan oleh orang-orang yang besar, khususnya mantan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir dalam syarikat tersebut, dan juga bagaimana Dr. Sadiq Mustafa Faris ini dapat keluarkan duit 240 juta ringgit wang Malaysia, kepunyaan kerajaan Malaysia ini keluar daripada tanah air kita. Jadi ini soalan saya. Dalam Belanjawan 2014 telah umumkan supaya ada peruntukan 150 juta ringgit untuk mengupah 6,800 jururawat yang sedang menganggur dalam Kementerian Kesihatan. Saya alu-alukan usaha tersebut. Cuma saya rasa ini adalah satu usaha lebih kepada damage control, kerana kegagalan dasar-dasar sebelum ini yang keluarkan jururawat yang begitu ramai yang tidak dapat diserap oleh pasaran swasta ataupun hospital-hospital di kerajaan di Kementerian Kesihatan. Cuma saya sarankan supaya Yang Berhormat Menteri kalau ada ambil cadangan ini supaya kita gunakan tenaga jururawat ini dengan baik, membangunkan perkhidmatan sokongan yang agak kekurangan setakat ini, khususnya misalnya home nursing care, iaitu kita boleh hantar jururawat untuk melawat pesakit khususnya selepas bersalin dan selepas discharge daripada hospital, ataupun gunakan mereka sebagai counselling dalam ward kepada pesakit-pesakit dalam segi pemakanan, dari segi penyakit dan sebagainya. Dan dalam Belanjawan 2014 juga umumkan akan tambah 50 lagi klinik satu Malaysia, yang ada sekarang 234, tambah 50 lagi. Dan malangnya saya lihat antara
234 yang sedia ada. Cuma 22 klinik yang ada doktor perubatan yang bertempat posting di situ. Walaupun kita tahu klinik satu Malaysia charge RM1 setiap kali melawat, murah. Tapi saya nak ulangkan di sini bahawa rawatan yang paling mahal bukan rawatan yang beribu, berjuta ringgit, tetapi rawatan yang salah, rawatan yang menjahanamkan pesakit. Ini rawatan yang salah ataupun rawatan yang tak tepat. Ini rawatan yang paling mahal sekali. It's not the cheapest. Dan dalam belanjawan juga umumkan adakan sokongan untuk beli alat-alat untuk peritoneal dialysis dan RM9 juta untuk prostesis payudara. Saya alu-alukan. Cuma saya sarankan kalau boleh harus diperluaskan. Saya pernah bangkitkan di dalam Dewan ini dan Yang Berhormat Menteri masa itu sekarang Bentong pernah kata bahawa dia akan kaji alat-alat prostesis seperti intraocular lens implant untuk cataract, untuk prostesis untuk knee replacement, prostesis untuk hip replacement, dan drug eluting stent untuk penyakit coronary, pacemaker. Sepatutnya benda-benda ini sepatutnya diberikan, diberkahkan oleh kementerian dalam antara perkara-perkara lain yang harus diberkahkan. Satu perkara lagi saya nak bangkitkan. Kita pernah adakan amendment terhadap Medical Act, Akta Perubatan tahun lepas. Selepas itu nampaknya ada satu daftar pakar-pakar, specialist registry. Semasa buat amendment, pendaftaran pakar-pakar sangkut, tergendala. Sampai hari ini nampak belum dipulihkan. Jadi saya nak tanya Menteri, bilakah pendaftaran pakar-pakar baru ini akan dipulih sekali lagi? Akhir sekali, saya nak bangkitkan soal waiting time untuk pesakit, untuk jumpa doktor, untuk buat operation dan sebagainya. Saya lihat apabila saya pernah buat appointment untuk pesakit untuk jumpa pakar-pakar jantung, appointment mungkin sampai 2 bulan, 3 bulan. Kita tahu memang waiting list ini membantu untuk melicingkan pentadbiran. Tetapi waiting time ini tidak kurangkan beban. Tidak kurangkan beban. Kita lihat semua pesakit yang nak dapatkan appointment kalau tidak dirawat sekarang perlu dirawat dalam 3-4 bulan yang akan datang. Dia turut perlu dirawat. Cuma ada 2 kemungkinan mereka tidak akan dirawat. Iaitu beban kepada doktor akan kurang. Iaitu kalau pesakit itu pilih untuk pergi ke hospital swasta. Jadi hospital kerajaan tak payah rawat. Ataupun pesakit itu keadaan mati, tak payah rawat. Jadi kedua-dua outcome ini adalah undesirable outcome dengan izin. Jadi ini tidak sepatutnya menjadi matlamat. Jadi kalau kita boleh, saya sarankan supaya kementerian mengkaji semula semua waiting list. Waiting list untuk X-ray, untuk CT scan dan sebagainya tidak boleh melebihi 1 minggu. Waiting list untuk tengok pakar tidak boleh melebihi 2 minggu. Waiting list untuk buat pembedahan elektif mungkin boleh 2 bulan, 3 bulan, tak apa. Tapi waiting list untuk pembedahan emergency ini tak boleh tunggu 2 minggu, 3 minggu. Jadi ini kita mesti ada satu kajian menyeluruh kepada semua dan tetapkan semua KPI untuk semua jabatan supaya waiting list itu dipatuhi. Jadi saya mohon perkara-perkara yang saya bangkitkan ini diberi perhatian. Sekian. Terima kasih.